Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace Chonli. Berita malam ini memberi tumpuan dengan perutusan sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Pertamanya, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berkata, Sarawak telah menjadi teladan bagi seluruh Malaysia di mana semua dapat meraihkan kepelbagaian dan keunikan. Menurutnya, Sarawak juga menjadi contoh satu-satunya wilayah di negara ini yang telah menubuhkan unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR. Sarawak juga telah menjadi contoh kerana kita telah satu-satunya wilayah di negara ini yang telah menubuh unit agama lain ataupun dengan kata pendek UNIFOR. Keperluan agama orang Islam dan bukan Islam dijaga dengan baik dan ikhlas. Kita semua harus berbangga dengan apa yang kita ada dan pada masa yang sama kita mesti menghargai dan memelihara khazanah unik ini, yaitu semangat perpaduan rakyat Sarawak yang unik dalam pelbagai kaum dan agama. Beliau berkata demikian dalam perutusan Hari Raya Aidilfitri 2023 pada Jumaat. Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menambah, kehamunan di kecapi dapat dilihat melalui kerjasama yang erat antara semua kaum sama ada dari segi sosioekonomi, politik maupun dalam perkhidmatan awam. Justru itu, beliau berharap semangat perpaduan dan kehamunan rakyat Sarawak akan terus dipelihara dengan cukup baik supaya dapat menuju kepada masyarakat yang sentiasa lebih maju menjelang tahun 2030. Saya juga ingin menggesa semua lapisan masyarakat kita untuk bersatu padu di bawah kepimpinan kerajaan kita yang diketuai oleh Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Johari Tun Abang Nopeng untuk terus memimpin Sarawak ke tahap yang lebih maju dan lebih makmur. Di bawah kepimpinan beliau, kita telah berjaya mengatasi wabak COVID-19 yang sangat digerungi di seluruh dunia. Dan kini beliau serta rakan-rakan kabinet beliau sedang membawa kita ke arah status wilayah maju jelang tahun 2030. Tun Pehin Sri Abdul Taib turut memaklumkan bahawa beliau yakin menjelang 2030, Sarawak akan mencapai wawasan untuk mempunyai ekonomi berpendapatan tinggi, di mana Sarawak akan menikmati pendapatan tinggi melalui strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 yang memfokuskan kepada ekonomi digital, teknologi hijau dan alam sekitar yang mampan. Dalam perutusan seterusnya, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abang Zohari Tun Datuk Abang Peng berkata, perubahan landscape pembangunan global ke arah masa hadapan dunia yang telah lestari meyakinkan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS untuk merangka strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Menurutnya, strategi itu adalah untuk melakar hala tuju pasca COVID-19 yang jelas berteraskan kemajuan ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar, sekaligus berada di lantasan yang kukuh ke arah menjadi sebuah wilayah maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. Impian Sarawak ini harus disokong oleh sumber modal insan yang terlatih dan berpengetahuan luas dengan sistem pendidikan yang bertaraf dunia, kerana kekayaan sumber asli sahaja tidak menjamin kejayaan kita sepenuhnya. Ini boleh kita pelajari daripada pengalaman negara seperti Singapura dan Jepun yang mampu menjadi sebuah kuasa ekonomi kerana kekuatan sumber manusianya walaupun tidak mempunyai sumber asli.
Beliau berkata demikian dalam perutusan Hari Raya Aidilfitri 2023 pada Jumaat. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah, Sarawak di bawah kerajaan GPS akan terus memperkukuhkan sistem pendidikan negeri ini selaras dengan peruntukan Fasal 17 Intergovernmental Committee Report IGC yang memberi kuasa kepada Sarawak dan juga Sabah untuk menentukan dasar sistem pendidikannya sendiri walaupun pendidikan adalah perkara di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Tak banyak lagi, beliau menyambut baik Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan pada 24 Februari lepas atas pemberian peruntukan sebanyak RM5.6 bilion kepada negeri Sarawak. Melalui belanjawan ini, keutamaan akan diberikan kepada usaha untuk mempertingkatkan taraf kemudahan seperti jalan raya, klinik dan sekolah di negeri ini. Walaupun jumlahnya peruntukan ini tidak mencukupi, tetapi kita harus menggunakan jumlah yang disalurkan dengan sebaik-baiknya untuk memberi keselesaan kepada rakyat. Dengan pendapatan negeri yang dijangka terus meningkat, Kerajaan Sarawak turut akan meneruskan pembinaan jalan-jalan raya dan melengkapkan pembangunan utiliti seperti bekalan elektrik dan air di kawasan luar bandar. Laporan selanjutnya, rakyat di kawasan Parlimen Batang Lupar diingatkan agar sentiasa bersatu hati dengan mengekalkan ukhuwah persaudaraan dan tidak berpecah belah. Ahli Parlimen Batang Lupar, Muhammad Syafizan Kepli berkata, semangat persaudaraan ini penting bagi memastikan segala perancangan di peringkat akar umbi dapat dilaksanakan. Beliau berkata demikian semasa majlis berbuka puasa anjuran Pusat Hikmat Parlimen Batang Lupar di Dewan Al-Amin Beladin Pusa baru-baru ini. Dalam majlis tersebut, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada masjid dan surau Zon Beladin bagi melaksanakan aktiviti yang bermanfaat kepada penduduk di kawasan itu. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maro, Razaili Gapo berharap program seperti ini dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim penduduk setempat bersama pemimpin. Di Sadong Jaya pula, sebanyak 80 keluarga daripada 5 kampung di Sadong Jaya menerima sumbangan bakul makanan melalui program Ziarah Kasih Zon 4 Ranggawan. Ahli Parlimen Sadong Jaya, Rodiah Sapi'i dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Al-Adris baru-baru ini telah menyampaikan sumbangan tersebut di Kampung Ranggawan Tengah bagi meringankan beban golongan asnaf untuk sambutan Hari Raya. Kampung-kampung yang terlibat dalam penerimaan sumbangan tersebut adalah Kampung Rangkang, Kampung Tanjung Kelaso, Kampung Sungai Putin, Kampung Ranggawan dan Kampung Terasi. Selepas itu, Rodiah dan Allah berkesempatan meluangkan masa untuk berbuka puasa dan beramah mesra dengan tetamu yang hadir. Beralih ke berita berikutnya, seramai 750 pegawai dan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM Kontingen Sarawak terlibat dalam OPS Selamat ke-20 sempena sambutan perayaan Hari Raya 2023 bermula dari 20 hingga 27 April ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, anggota yang terbabit akan menentukan keselamatan pengguna jalan raya dan juga keselamatan rumah yang ditinggalkan dalam keadaan selamat di seluruh Sarawak sepanjang OPS Selamat berkenaan dilaksanakan. Jelasnya, tumpuan OPS Selamat ke-20 bersempena dengan perayaan Hari Raya Aidilfitri 2023 adalah di Jalan Persekutuan, Jalan Negeri dan Jalan Bandaran, terutamanya di kawasan yang kerap berlaku kemalangan dan kesesakan lalu lintas dan juga kawasan perumahan dan penempatan orang ramai. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media baru-baru ini. Dalam pada itu, beliau menyeru dan menasihati pengguna jalan raya untuk mematuhi peraturan lalu lintas serta mematuhi arahan daripada anggota penguatkuasa yang bertugas sepanjang tempoh operasi dijalankan. Sementara itu, di Bintulu, para pengguna dan jalan raya diingatkan agar mematuhi peraturan lalu lintas semasa pergi dan balik ke destinasi masing-masing sepanjang sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Ketua Unit Penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Bintulu, Lian Anyi berkata, operasi sikap akan dilaksanakan bermula pada 18 hingga 28 April depan bagi memastikan kepatuhan dengan peraturan lalu lintas. Menurutnya, para pengguna jalan raya khususnya di Bintulu perlu sentiasa berhati-hati memandu, terutamanya di laluan yang dikenal pasti sebagai kawasan kemalangan. Beliau berkata demikian semasa taklimat anjuran Majlis Keselamatan Jalan Raya Bintulu baru-baru ini.
Tambahnya, kenderaan berat juga dilarang beroperasi pada 20 hingga 21 April dan 24 hingga 25 April serta tidak dibenarkan untuk membawa barang melebihi muatan. Justru beliau memohon Persatuan Lori Bintulu dan Harbour Link dapat menyebarkan maklumat agar pemandu boleh mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Sekian edisi malam bersama saya Grace Chun Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS edisi malam, kami warga kerja UKAS ingin mengucapkan selamat Hari Raya menerusi serangkap pantun. Cahaya Ramadan berlalu pergi menyambut tibanya Aidilfitri. Ampun maaf segala peri, semoga ikatan kekal di hati. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. #Menyebar Fakta, salam UKAS.